Ini adalah titah yang di Pertuan Agong yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia, terutamanya kepada semua ahli parlimen. Saudara-saudara yang amat dihormati, satu artikel daripada sinarharian.com, Agong titah ahli parlimen digantung 14 hari jika tidak jaga adab. Maksudnya, siapapun juga ahli parlimen. Tidak kira daripada Perikatan Nasional, daripada pembangkang, daripada kerajaan ataupun Pakatan Harapan Barisan Nasional, pasti akan digantung 14 hari jika tidak jaga adab. Oke, baik saudara-saudara yang amat dihormati, terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Berita sepenuhnya, Sultan Ibrahim menitahkan semua ahli parlimen dan Dewan Negara supaya menjaga adab dan tata tertib selain menggunakan pertuturan yang sopan. Baginda turut memberi kebenaran kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat dan yang di-Pertua Dewan Negara mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli dewan yang melampaui batas, termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Saya mahu ingatkan, parlimen ini adalah tempat untuk penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan, dan yang berhormat ataupun YB, semua adalah penggubalnya. Adalah tidak masuk akal jika penggubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Justru, saya harap semua ahli akan menunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan. Jaga adab dan tata tertib, serta gunakan tutur kata yang sopan, bukannya memaki hamun orang lain. Wow. Itu adalah titah Baginda ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 pada Isnin. Dan bagi saya, titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik, terutamanya yang suka memaki hamun, yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak membina ataupun kata-kata kesat. Turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Hadir sama yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal, timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli, Muhammad Nor dan Elis Lau Kiong Yeng, serta timbalan yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Nur Jazlan Muhammad. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia. Bagi anda yang baru di dalam channel ini, anda boleh mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada channel ini berkaitan dengan isu-isu hangat politik di Malaysia pada hari ini. Nah, saudara-saudara, bercakap tentang isu Pulau Batu Putih. Sebelum ini, Puak Zarkashi dalam satu kenyataan daripada Malaysia Kini menyatakan Dr. Mahathir ataupun Tun Mahathir ini mencari alasan. Sedar dosa hilang wilayah tak boleh dimaaf, kata Puak Zarkashi. Nah, saudara-saudara, ini berkaitan dengan Pulau Batu Putih, RCI Pulau Batu Putih, di mana sebelum ini isu ini melibatkan nama Tun Mahathir. Bahkan di dalam artikel yang lain daripada MyTV Online juga menyatakan antara yang di Pertuan Agong ke-17, Mahathir dan Pulau Batu Putih. Belum terlambat untuk penulis ucapkan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Sultan Ibrahim memang terkenal sebagai seorang raja yang sangat tegas. Nah, adakah ketegasan Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 akan dibuktikan terhadap isu berkaitan Batu Putih ini? Dan di dalam artikel ini juga penulis berkata, sekiranya perkara ini akan dibongkar semula berkaitan dengan Pulau Batu Putih,
Sudah pasti yang kepanasan adalah Tun Dr. Mahathir menurut penulis ini. Di kalangan 34 juta rakyat Malaysia, sudah pastilah Dr. Mahathir yang akan kepanasan apabila isu tersebut disiasat semula. Ada kabar angin yang mengatakan Dr. Mahathir sebenarnya tunduk kepada tekanan dari Singapura ketika menyerahkan pulau tersebut. Isu Pulau Batu Putih akan kembali menjadi hangat. Sebaik sahaja Baginda ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong, ada beberapa isu yang diberikan keutamaan. Antaranya sudah pasti isu kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pulau Batu Putih sebelum ini berada di bawah jajahan pemerintahan Kesultanan Johor Darul Ta'zim. Namun atas beberapa sebab yang masih lagi tidak jelas, sehingga hari ini di bawah pentadbiran Dr. Mahathir pada tahun 2018, ianya telah diserahkan kepada Singapura. Lebih mengejutkan, keputusan itu dibuat tanpa pemakluman dan persetujuan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim. Memang benar, Pulau Batu Putih hanyalah sebuah pulau batu karang yang tidak mempunyai apa-apa hasil bumi. Tetapi dengan penyerahan pulau tersebut kepada Singapura, Johor dan Malaysia secara otomatis kehilangan 5 km kawasan maritim di sekitar pulau tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau benar isu Pulau Batu Putih ini, Mahathir yang bersalah, adakah Mahathir akan ditangkap? Adakah di bawah pemerintahan Yang di-Pertuan Agong ke-17 akan memberikan hukuman kepada Tun Dr. Mahathir? Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Kita berbalik kepada kenyataan Puat Zarkashi. Dr. Mahathir cari alasan, sedar dosa hilang wilayah tak boleh dimaaf. Pemimpin UMNO percaya Dr. Mahathir sedang mencari alasan untuk menolak RCI, Suruhanjaya Siasatan Dirajah Pulau Batu Putih, kerana sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan. MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi berkata, bantahan Peguam Mahathir terhadap pelantikan Madraus Sharif sebagai pengerusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri. Sebab itu bantahan Tun M tidak perlu dilayan. Rakyat mahu tahu kenapa Tun M batal rayuan semakan keputusan Pulau Batu Putih. Ia amat misteri. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Ini pasti satu kejutan untuk Tun Mahathir dan kroninya. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.